sebagai politikus muda pada malam ini, Saudara Jimmy mungkin ada kaedah ataupun cara macam mana kita nak kembalikan keyakinan rakyat kepada sistem demokrasi di Malaysia ini. Silakan Saudara Jimmy. Okey, terima kasih. Hakikatnya anak muda, pengundi-pengundi memang dah mual dengan politik. Dan kalau kita tengok seolah-olah ini satu sistem, satu perancangan yang telah dibuat oleh mereka supaya anak muda ni menjauhkan diri daripada politik. Supaya kalau anak muda menjauhkan diri daripada politik, maka mereka dapat kekal berkuasa. Seperti mana kalau kita tengok di Indonesia, Orde Baru ketika Soeharto 32 tahun menjadi rejim di Indonesia. Akhirnya timbul dalam majalah Time 100 lebih triliun lenyap. Dan Soeharto ni terkenal dengan bapa pembangunan. Akhirnya yang bangun di Indonesia ni Kepulauan Jawa kerana dia orang Jawa. Bermakna ini salah satu sistem menjauhkan anak muda, menjauhkan rakyat kepada politik adalah satu kaedah yang terbaik untuk mengekalkan kuasa. Jadi kita harus kuat, kita harus tahu bahawa memang hakikat rakyat mula menjauhkan diri daripada politik. Jadi kita kena memberi penerangan, mengajak, menghasut rakyat dan memberitahu politik ini bukan satu pilihan. Politik inilah satu kewajipan. Kerana apa saja yang berlaku dalam negara ini berkait dengan politik. Hari ini kita boleh tengok teruknya kerajaan hari ini, bawang merah dan bawang besar pun tak ada. Harga bawang naik, harga minyak masak naik, semua naik. Itu semua kerana politik. Jadi kalau anak muda merasakan menjauhkan diri kerana kecewa dengan politik itu adalah satu perkara yang bagus, sebenarnya ia boleh menghancurkan negara. Dan satu tahap, kalau mereka itu sekadar menjauhkan diri dan akhirnya kita boleh tengok apa yang berlaku di Mesir, apa yang berlaku di Indonesia, turun ke jalan raya. Kita nak raikan demokrasi ini secara aman. Maka tugas kita tak boleh berputus asa seperti mana kata doktor tadi. Ini adalah rumah kita. Ini negara kita. Siapa pun dalam negara ini adalah keluarga kita. Tetapi kita harus membaiki negara ini. Kita harus mempunyai kepercayaan negara ini ada lagi harapan. Dan bagaimana untuk kita membaiki negara ini, dengan tidak kita mesti memberitahu siapakah bapa-bapa, tokoh-tokoh ikon pengkhianat ini. Kesalahan ini mesti diletakkan kepada mereka. Bukan diletakkan kepada ahli politik semuanya. Jadi walaupun orang kata kita ni tak habis-habis mencari kesalahan lain, tak apalah. Biarlah orang nak kata apa pun pada kita, kita harus memberi penerangan kepada rakyat. Kerana rakyat tak tahu. Rakyat hanya melihat politik. Bukan ahli politik, bukan parti politik. Dan rakyat akan menjauhkan diri dengan benda yang dia tak faham. Macam hantu, dia tak kenal, dia jauh, dia takut. Jadi kita kena dekatkan diri dengan rakyat kita. Dan Alhamdulillah sebenarnya, Muhyiddin dia hidup di zaman yang salah. Mungkin di Kelantan dulu pernah berlaku darurat pada tahun 1978. Dia buat Magaran di Kelantan. Selepas Magaran, dia terus adakan pilihan raya. Pas tinggal 2 kursi saja. Ketika itu kita tak ada Zoom, tak ada WhatsApp, tak ada Facebook, tak ada Twitter, tak ada YouTube. Hari ini walaupun kita PKP tak boleh keluar, walaupun 1 kilometer tak boleh lagi nak berceramah. YB Kasturi Pato banyak kali datang ke Kelantan dulu. Kita buat di kedai kopi, kita buat ceramah. Guan Rahim pernah ajak. Kita dah tak boleh ajak. Tetapi hari ini YB bukan sekadar berada di Kelantan, rakyat Kelantan tengok, rakyat Pulau Pinang pun tengok, rakyat Kedah pun tengok, kerana kita miliki satu benda yang ayah kita tak ada dulu adalah sosmed, media sosial. Kita kena guna sehabis mungkin, kita gunalah kreativiti apa pun supaya rakyat sedar bahawa yang berlaku pada hari ini berkait rapat dengan politik. Walaupun jauh di benak fikiran mereka, mereka kata tak minat ke, benci ke, ini bukan pilihan. Inilah kewajipan. Seperti mana kata Ustaz Hafiz tadi, satu undi pun adalah
boleh menyebabkan rosaknya negara. Jadi tak kira siapa pun kamu berperanan untuk membaiki. Jadi masalah hari ini masih ada rakyat yang tak nampak. Rosak negara dia tahu, tapi siapakah yang merosakkan negara? Kitalah tugas. Tugas kita lah untuk memberitahu bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah bapa perosak demokrasi. Azmin Ali, Tok Guru Haji Adi, Taki Yudin, Tuan Ibrahim Tuan Man dan bla bla bla. Itu kita kena kuatkan kerja dan kita kena pastikan perosak demokrasi ini kalau dia masuk bertanding pilihan raya, dia kalah. Kerana yang kotornya politik bukan politik semata-mata tapi ahli politik ini. Ya memang politik akan terlibat dengan banyak kekotoran kerana kita sedang mencuci kekotoran. Dan kita lah ahli politik akan kotor tangan tak apalah. Kerana kita nak mencuci. Tetapi kalau kita biarkan politik ini terus diduduki oleh ahli politik yang hanya pentingkan kuasa, negara itu akan hancur. Kita sudah tengok banyak negara hancur kerana ahli politik. Dan kerana rakyat yang tidak mahu terlibat dengan politik. Rakyat yang lebih-lebih lagi rakyat yang sudah dapat gaji bulan-bulan. Jadi kita jangan berputus asa. Tugas kita lah untuk memastikan negara kita ni kita sayang. Tapi bagaimana kita sayang kepada negara kita? Ada yang sayang pada negara cukup sekadar hujung bulan keluar dengan family. Tak fikir langsung apa yang berlaku pada dalam negara. Dia sayang ke negara. Tapi itu tak cukup. Itu tak cukup. Jadi hari ini kita kena bergandeng bahu dengan semua orang. Sebab itulah pada hari ini jangan tambah musuh. Kita harus berpadu. Kita harus bersama. Masalah hari ini kita di kalangan pembangkang pun ni tak boleh, itu tak boleh. Kita bercakap soal siapa. Bukan lagi bercakap soal mengapa, kenapa. Siapa. Akhirnya siapa yang rugi? Kita, keluarga kita, rakan kita, seluruh dalam Malaysia ni rugi. Jadi kita harus mempunyai misi yang besar. Kita harus korbankan banyak perasaan kerana yang kita harus utamakan adalah negara kita. Dan kita boleh tengok hari ini kerana ketidakstabilan politik yang saya percaya kebanyakan kilang-kilang besar yang ada di Malaysia keluar pergi ke Indonesia, ke Thailand. Saya yakin kerana mereka melihat negara kita tidak stabil. Kerana ahli politik, ya kalau pembangkang dan kerajaan itu bergaduh, berbeza pandangan itu biasa. Tapi kalau sampai sesama pembangkang bergaduh, sesama kerajaan bergaduh, lepas tu parlimen pula digantung, dia kata negara apa ini? Parlimen pun digantung. Kata orang, lagu tanpa irama maka rosaklah. Negara berperlembagaan tanpa parlimen, hancurlah negara itu. Tidak, kita mesti beritahu kepada rakyat, kita mesti cakap kepada rakyat, darurat ini betul-betul darurat politik kerana dia gantung parlimen. Anak saya sekolah tadika swasta. Tiap-tiap pagi saya boleh menghantar anak saya ke sekolah tadika. Tadika boleh dibuka budak umur 3 tahun yang tak tahu apa-apa pun boleh dibuka. Tetapi ahli parlimen yang telah dipilih 20,000, 30,000 rakyat di kawasannya ditutup. Ini apa punya kerja ni kalau tidak hanya kerana Tan Sri Muhyiddin Yassin nak mempertahankan kuasa dia. Tetapi masalahnya, yang menjadi masalah saya sebut banyak kali. Kalau Tan Sri Muhyiddin Yassin nak mempertahankan kuasanya dan dia berbakat untuk menjadi Perdana Menteri, kita still lagi boleh terima lah. Kita telan lah walaupun pahit. Masalahnya Tan Sri Muhyiddin Yassin tak ada bakat. Kita tengok dalam FB dia pun tak ada bakat. Meja bersih. Alih-alih cakap dah mesyuarat dengan Perikatan Nasional, bawa KSN mesyuarat. Apa benda ni? Nak jadi Perdana Menteri ni pun tak ada bakat. Lepas tu pergi dekat mic. Konon-konon berjiwa rakyat, angkat tangan pergi sini. Tapi tiap-tiap hari saya terima mesej daripada MKN, dia cakap jangan pergi program yang boleh menyebabkan tak boleh jaga penjarakan. MKN hantar mesej kepada saya tiap-tiap pagi. Tan Sri Muhyiddin Yassin pergi program yang memang tak boleh nak jaga jarak. Ni apa ni? Tadi kalau kita tengok 2 hari lepas
pengarah yang di-Pertua Yadin, Tontowi, sambut ulang tahun yang ke-47, bukan yang ke-50, 47. Pamer dalam Facebook. Ya. Azmin Ali, Menteri MITI yang patutnya jaga pelabuh, pergi gotong royong dekat Johor. Darurat apa ni? Apa yang betul? Tak ada beza pun ahli politik. Still lagi nak tunjuk muka dia, still lagi nak mempromosi diri dia. Tapi Parlimen dikata, inilah kegilaan dalam negara kita. Dan yang kita paling pelik, katanya darurat ini untuk membasmi COVID. Tapi kekal lagi dengan Menteri Aiswam. Menteri Aiswam tu bila dia muncul, bila ada perayaan, poster dia tampak tu tengah-tengah. Ada 2 timbalan menteri tapi langsung tak timbul. Dan kalau kita tengok hari ni, kita start COVID lebih kurang tahun 2020 bulan 1. Masa tu kita tak kenal sangat lagi COVID. Masa mula-mula berkenalan dengan COVID. Hari ni, kita dah ada ulang tahun perkenalan kita dengan COVID. Anniversary. Kita dah kenal. Dan COVID yang kita kenal ini tak seganas dulu. Kalau kita ingat, mula-mula kita kenal COVID dulu, kalau kita tengok dalam YouTube, sampai orang mati, orang nak pergi pun takut. Dah mati dalam kereta api tergetang. Hari ni dah tak ada dah. COVID yang kita hari ni, COVID yang kita kenal hari ni, COVID yang sama pada 2020. Sepatutnya dah hampir setahun dia jadi kerajaan. Dia dah ada sistem yang baik. Tetapi dah jadi setahun, cacat merebah lagi. Dia punya arahan mengarut. Hari ni begitu, esok begini, boleh buka pukul sampai pukul 7, boleh buka sampai pukul 8.30, boleh buka sampai pukul 10. Tapi yang dia kekal, Parlimen ditutup. Orang nak bincang pula kedai drama boleh dibuka, ke sekolah buka, sekolah tutup. Itu yang saya cakap tadi, sudahlah mereka mengambil kerajaan secara tebuk atas, mengambil balik apa yang Tok Haji Hadi cakap. Dan mereka tak ada bakat pula nak jadi pemimpin. Saya kira inilah dugaan yang paling besar kita kepada negara hari ini. Jadi kalau kita, orang politik berputus asa, sudah melihat tidak ada lagi harapan, maka betul lah negara kita akan hancur. Ya, di tangan kita lah sama ada negara ini akan terus hancur ataupun boleh diselamatkan. Baik. Untuk makluman, sekejap saya nak beritahu. Okay. Sebenarnya Tan Sri Muhyiddin Yassin sudah pun hampir nak collapse dah. Kita dapat tengok dia dah lemah dah. Kita jangan lemah. Okey.